Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syahril Osman atau Cikgu Syahril. Saya seorang pengasas kepada Syahril Education. Saya merupakan seorang bekas guru dan telah mengajar selama 22 tahun di sekolah-sekolah kerajaan, sekolah swasta dan sekolah-sekolah antarabangsa. Saya merupakan seorang usahawan buku yang baru saja menceburkan diri dalam bidang perniagaan dan tahun ini memasuki tahun kedua saya menjalankan perniagaan buku saya sendiri. Saya telah menghasilkan 116 jenis buku saya sendiri atas jenama nama saya sendiri, Syahril Osman, dan dipasarkan ke sekolah-sekolah antarabangsa sejak tahun 2017 lagi. Pada kali ini saya ingin berkongsi tentang pengalaman saya mengajar tuition. Seperti yang sedia maklum bahawa saya telah mengajar selama 22 tahun di beberapa jenis sekolah dan paling lama saya mengajar di sekolah antarabangsa di Selangor dan saya ingin berkongsikan di sini bahawa saya juga mengajar tuition selepas waktu sekolah. Oh ya, sebelum saya terlupa, sebelum saya mengajar di sekolah antarabangsa, saya mengajar di sekolah kerajaan selama lebih kurang 7 tahun dan semasa saya mengajar di sekolah kerajaan tersebut, saya juga melakukan tuition dan semasa saya mengajar di sekolah kebangsaan Seksyen 20 Shah Alam, saya membuat tuition di rumah saya pada setiap hari. Di mana pelajar-pelajar saya pada waktu itu seramai 80 orang pelajar yang terdiri daripada anak-anak polis. Sebab kawasan perumahan saya itu bersebelahan dengan kuartus polis. Jadi saya mengambil kesempatan ini, peluang ini untuk mengajar anak-anak polis di rumah saya. Dan jadual tuition yang saya ajar pada waktu itu ialah bagi semua subjek untuk sekolah rendah, iaitu subjek matematik, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sains. Saya ajar 4 subjek untuk seorang pelajar dan yuran yang saya kenakan hanyalah RM50 sebulan. Bayangkan betapa murahnya saya cas untuk 4 subjek dan dijalankan sesi sebanyak 2 kali seminggu, iaitu selama 2 jam, 2 jam. Bermakna pelajar yang mengambil 4 subjek ini dengan bayaran RM50 akan belajar selama 4 jam seminggu. Betapa murahnya saya cas pada waktu itu. Dan saya ingat tahun itu ialah pada tahun 2005. Dan lama juga saya menjalankan tuition di rumah selepas setiap hari selepas tamat sekolah, masa sekolah, waktu persekolahan, pada waktu petang dan pada waktu malam. Dan di rumah saya itu sebenarnya rumah kecil saja, rumah flat yang saya tinggal pada ketika itu. Dan bayangkan bagaimana dengan rumah flat yang kecil itu saya boleh masukkan 80 orang. Sebenarnya bukan dalam satu masa, saya masukkan pelajar mengajar selama 80 orang itu. Saya bahagi-bahagikan kepada 20 orang. Bermakna ruang tamu di rumah saya itu dipenuhi dengan kerusi meja. Tapi saya bagi keselesaan, saya letak kapet, saya letak aircon, saya sediakan minuman kepada mereka supaya mereka dapat belajar dengan selesa. Dan sangat-sangat mendapat sambutan daripada ibu bapa yang terdiri daripada anggota polis. Terima kasih kerana berkesempatan memberi peluang kepada saya untuk mengajar anak-anak mereka dan saya pasti anak-anak didik saya itu telah pun besar panjang, mungkin dah berjaya dalam bidang masing-masing. Tahniah kepada anak-anak murid saya. Itulah pengalaman yang saya uh, ingin kongsikan tentang pengalaman saya mengajar sebagai seorang guru. Maksudnya pagi sampai petang saya mengajar, pagi sampai tengah hari saya mengajar di sekolah kerajaan. Kemudian pada waktu petang saya ada aktiviti bebas. Saya boleh buat apa kerja yang saya suka seperti menulis terutamanya dan pada waktu malam saja saya membuat tuition itu. Oh ya, saya rasa pada waktu petang selepas tamat kurikulum saya juga ada membuka kelas tuition untuk beberapa orang para pelajar sekolah menengah. Dan setiap malam saya menyusun jadual supaya para pelajar seramai 20 orang akan masuk ke rumah saya untuk belajar tuition di rumah saya. Pelajar-pelajar sekolah rendah semuanya dan seorang pelajar ada 4 mata pelajaran dan yuran-yuran yang sangat murah yang saya kenakan kepada mereka. Kemudian pada Sabtu Ahad juga saya membuka kelas tuition di rumah saya sendiri. Dan pada masa itu juga mendapat sambutan di mana para pelajar yang tidak dapat hadir pada Isnin hingga Jumaat, mereka boleh datang pada Sabtu dan Ahad. Dan di rumah saya juga saya mengadakan tuition pada waktu petang dan waktu malam. Bayangkan, saya ada lebih 80 orang pelajar pada ketika itu. Itu pengalaman saya semasa saya mengajar di sekolah kerajaan dan saya mengajar tuition pada waktu petang, malam dan hujung minggu. Kemudian saya ingin berkongsi pula tentang tuition yang saya jalankan apabila saya memasuki sekolah antarabangsa.
Di sekolah antarabangsa ini saya mengajar pada waktu pagi hingga waktu petang, iaitu sesi tunggal, satu sesi sahaja, dan saya bermula pada 8 pagi, 8:30 pagi dan berakhir pada pukul 3 atau 4 petang. Jadi pukul 4 petang tu biasanya saya mengajar tuition secara personal. Maksudnya saya ajar kepada anak-anak orang secara individu. Dan kawasan perumahan yang saya ajar itu adalah di Setia Eco Park, Setia Alam. Pada waktu itu saya mengajar di sekolah berhampiran di situ, sekolah antarabangsa, Tenby International School. Dan saya, lepas habis, tamat waktu sekolah pada waktu pukul 3, pukul 4, saya pergi ke rumah student. Saya ajar one to one, seorang secara, berdepan, secara, uh, individu. Dan pada waktu petang saya ambil satu sesi ataupun 2 sesi. Maksudnya satu rumah atau 2 rumah, satu pelajar atau 2 pelajar. Kemudian pada waktu pada waktu malam saya ada lagi, sesi tuition, 2 sesi lagi pada pukul 8 hingga 9, 9 hingga 10. Dan pada waktu itu juga biasanya saya akan pergi ke rumah student juga. Kadang-kadang pada waktu malam saya ambil, student yang agak jauh sedikit seperti di Kelana Jaya, di PJ, dan saya berulang dari setiap alam, pada setiap malam. Itulah, rutin harian saya yang saya lakukan setiap hari. Tidak ada hari pun yang kosong yang saya, luangkan untuk, saya membuat tuition jika saya tidak mengajar pada setiap hari. Dan bayangkan, waktu tuition saya satu hari lebih kurang 4 jam. Bermula daripada, 4:30 hingga 5:30, satu sesi, satu rumah, satu student. Kemudian bersama pula pukul, 5:30 sehingga pukul 6:30 macam tu, satu rumah yang lain, satu student yang lain, 2 orang berada dapat 2 jam. Kemudian, balik ke rumah waktu maghrib, mandi, solat, makan dan sebagainya, pergi lagi tuition, pada pukul, 7:30 macam tu. Kelas bermula pukul 8 hingga pukul 9, satu rumah yang lain, satu pelajar yang lain, dan, sambung pula, pukul 9 hingga pukul 10, biasanya jiran yang dekat-dekat saja, rumah yang lain, hingga pukul 10. Kadang-kadang berlarutan hingga pukul 10:30. Dan sekiranya saya mengajar yang, di rumah yang agak jauh seperti di Kelana Jaya, saya akan sampai ke rumah pada pukul 11 malam. Jadi rutin waktu kerja saya ialah daripada pukul 7 pagi, waktu pagi, saya bangun pukul 5 pagi, dan pergi ke sekolah, pada, sekolah yang saya mengajar, sekolah antarabangsa. Balik sekolah saya mengajar tuition di 2 rumah, kepada 2 pelajar, dan, malam pun saya ada 2 sesi lagi, pada pelajar di rumah pelajar juga, sama ada dekat ataupun jauh. Itulah sedikit yang ingin saya kongsikan, dan, kawan saya ada bertanya kepada saya, apabila saya bekerja secara sepenuh masa seperti ini, bekerja sebagai seorang guru secara sepenuh masa, buat tuition juga penuh waktu petang, penuh waktu malam, dan hujung minggu saya juga dipenuhkan dengan tuition. Jadi bilakah masa saya menulis? Sampai sekarang saya ada 116 buah buku. Bilakah masa yang saya gunakan untuk mencari idea, mencari ilham, menyiapkan tugasan penulisan saya? Dan saya bila sekarang pun saya terfikir balik, bagaimana saya mencuri masa untuk menulis? Sebab, bukan ramai saya rasa orang boleh, commit, memberikan komitmen yang, sebegini. Dan, saya rasa, mungkin ini satu yang bila kita seronok buat sesuatu perkara itu, tidak akan menjadi sebarang masalah pun kepada kita tentang, pengurusan masa. Dan saya, sebenarnya telah memanfaatkan masa saya dengan sebaik-baiknya, sepanjang pengalaman saya mengajar sebagai seorang guru. Bukan sahaja guru yang bekerja mengajar pagi sampai tengah hari, pagi sampai petang, malah pagi sampai malam saya meluangkan, masa dan tenaga saya untuk mengajar, mendidik anak-anak bangsa supaya, lebih pandai dalam, subjek bahasa Melayu seperti mana kepakaran saya dalam bahasa Melayu. Itulah sedikit yang ingin saya kongsikan, tentang pengalaman saya mengajar tuition. Okey, sila ikuti video-video saya dan saya akan, ceritakan lagi, berkongsikan lagi, tentang pengalaman-pengalaman saya yang lain dalam video-video saya yang akan datang. Sekian, daripada saya, Syahrir Osman, pengasas Syahrir Education. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.